Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Malam ini Agenda Awani membawa anda ke Pulau Langkawi atau lebih tepat lagi kepada batu-batuan geoparknya di sana, kerana ini bersempena dengan kita nak bercerita mengenai Pusat Penyelidikan Langkawi Universiti Kebangsaan Malaysia yang baru-baru ini dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, di mana ianya merupakan satu pusat yang penyelidikan yang mengkaji bagaimana pusat penyelidikan secara menyeluruh pembangunan lestari khususnya kepada ekopelancongan. Dan untuk bercerita lebih lanjut lagi perkara ini, saya bersama dengan dua orang profesor di sini. Di sebelah kanan saya Profesor Dr. Mazli Mokhtar merupakan pengarah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari dari UKM, dan juga saya ditemani juga oleh orang kuatnya sendiri, Pengurusi Pusat Penyelidikan Langkawi UKM Kampus Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Langkawi, Profesor Dr. Cik Aziz Ali. Prof, terima kasih kerana bersama bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Dan kalau dilihat, saya memulakan cerita mengenai geopark dan juga Langkawi. Geopark itu kalau dilihat batu-batuan yang satu ketika dahulu mungkin kita tak nampak fungsi dan juga peranannya secara menyeluruh. Tapi selepas menerima iktirafan daripada UNESCO, dan bagaimana kita dapat melihat bahawa perlunya pusat penyelidikan yang jangka masa panjangnya fungsinya akan lebih lestari di situ, dan seterusnya dapat mengatur dan juga mengkoordinasikan pembangunan Langkawi secara menyeluruh. Dan signifikannya perasmian Pusat Penyelidikan Langkawi, kerana saya pasti bahawa pensyarah-pensyarah penyelidik-penyelidik daripada UKM menjadikan Langkawi bukan setakat daripada 2009 tapi sudah lama lagi daripada itu. Jadi signifikannya perasmian pada baru-baru ini. Mungkin Prof Mazli boleh menjawabnya. Terima kasih Cik Zul. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Masih lagi beraya. Maaf saya batin. Terima kasih kerana menjemput kami untuk sama-sama berkongsi sedikit pengalaman dengan penubuhan dan pelancaran perasmian PPL, Pusat Penyelidikan Langkawi. Dan kita rasa amat gembira dengan pengisytiharaan dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Agung menamakan kampus kami sebagai Kampus Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Ini pada kami adalah satu penghargaan yang sangat tinggi yang memberi penghargaan kepada kerja penyelidikan ahli-ahli penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia, bukan hanya sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, malahan melambangkan komitmen penyelidikan selama lebih kurang 50 tahun. Dan geopark itu sendiri adalah satu daripada pendekatan yang membawa kepada pembangunan lestari. Dan geopark itu adalah satu konsep yang melihat kepada keseluruhan aspek bukan saja dari segi ilmu penyelidikan dan pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita sampaikan ilmu itu untuk manfaat masyarakat. Dan masyarakat di sini adalah masyarakat setempat terangkum dan juga pembuat keputusan dan pihak berkuasa tempatan. Jadi ianya adalah satu konsep. Dan bila disebut geopark, dia bukan hanya merujuk kepada konsep geologi atau batuan semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Dan kalau diperhatikan, akhirnya ianya adalah juga untuk meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk tempatan itu sendiri, berinteraksi dengan penduduk-penduduk yang datang ke Langkawi untuk mencari makan dan mencari kekayaan, di samping jangan melupakan atau merosakkan sumber asli dan alam sekitar. Sumber asli itu kita guna dengan bijak dan berhemah. Jadi dia konsep dan pendekatan yang bersepadu dan menyeluruh, holistik atau syumul, bukan saja dari segi ilmu tetapi dari segi semua pihak yang berkepentingan, yang ada kepentingan yang ingin dimanfaatkan secara bersama. Prof membuka satu lembaran yang cukup besar dan luas di situ. Akan tetapi kalau kita nak mulakan atau sudah pun bermula, bagaimana pusat penyelidikan ini, kalau orang kuatnya sendiri Prof Dr. Cik Aziz sendiri melihat bagaimana pelaksanaannya itu, kerana kita sudah bermula di satu titik permulaan. Pengiktirafan UNESCO itu menandakan membuka satu lembaran baru yang memudahkan kita untuk melakukan penyelidikan. Tapi kalau segi komuniti seperti saya yang ke Langkawi, kita akan melihat geopark itu sebagai pusat tarikan pelancongan semata-mata. Dan bagaimana dalam tahap ini, dengan adanya Pusat Penyelidikan Langkawi, dengan adanya penyelidikan-penyelidikan dan juga dengan adanya pengiktirafan yang diberikan, ianya dapat diangkat ke satu tahap yang lebih lagi. Jadi kita dapat menilai dan juga menghargai dan juga memberikan apresiasi yang lebih terhadap batu-batuan yang dahulu kita anggap sebagai batu-batuan biasa saja, tapi nilainya lebih tinggi pada hari ini. Bagaimana dalam aspek itu ini dibuka pada hari ini? Okey, terima kasih sekali lagi. Sebelum ini kita seperti mana yang diketahui umum, penyelidik telah datang ke Langkawi semenjak tahun 60-an, 70-an sehingga sekarang. Tapi
semasa itu belum ada satu badan yang betul-betul berada di Langkawi untuk menyelaraskan kesemua penyelidikan. Dan orang-orang tak tahu pun yang tentang geologi di Langkawi. Sehinggalah kami mula bekerja melakukan penyelidikan secara terintegrasi, bersepadu, melihat kepada kepentingan bukan sahaja geologinya batu, because sebelum ni orang tak kenal pun. Orang datang bila sebut Langkawi, orang tak akan ingat tentang batu, tapi orang ingat Langkawi dengan benda-benda lain. Marmarnya mungkin dahulu. Ya, so geologi di Langkawi mungkin orang lihat dari segi penggunaan sumber secara langsung. Marmarnya diambil untuk digunakan. Tapi walaupun masa itu penyelidikan sudah berlaku, tapi penyelidikan adalah ke arah mengeksploit bahan yang ada di Langkawi. Sumber geologi contohnya, yang paling jelas. Kemudian bila kami sedar bahawa Langkawi ini mempunyai sumber geologi yang lebih jauh daripada penggunaan secara langsung. Contohnya, kita sedar bahawa bahan sumber geologi di Langkawi ini boleh digunakan secara lestari lagi, di mana kita tidak mengambil secara langsung tetapi memanfaatkan melalui hasil-hasil penyelidikannya. Sebab sebelum ini hasil penyelidikan tidak dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan ialah di mana sumber dan terus diambil. Macam mana kita nak gunakan? Macam mana nak gunakan. So sekarang bila kita sedar kepentingan dan juga keupayaan yang lebih besar kalau kita gunakan secara tidak musnah, maka UKM khususnya kami di Lestari menubuhkan satu kumpulan penyelidik yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mempromosi sumber ini secara tanpa musnah. Jadi kami tubuhkan Kumpulan Warisan Geologi Malaysia. Itu permulaannya. Kumpulan Warisan Geologi Malaysia. Kemudian bila kami melakukan penyelidikan seterusnya, memikirkan bahawa kami perlu secara fizikal hadir di Langkawi. Di situ mula munculnya idea untuk penubuhan pusat penyelidikan Langkawi. Sebenarnya memuahkan idea ini bermula sejak tahun 1996. Kami dengan LADA berbincang, kemudian sehingga tahun 2002 baru mula tertubuhnya pusat penyelidikan Langkawi di Lestari, di UKM. Dan kami rasa kalau kami tidak ada secara fizikal di Langkawi, maka orang tidak boleh memanfaatkan. So kami perlu hadir secara fizikal. Dengan itu pada tahun 2006 kami mula bertapak di sana secara fizikal, wujud di sana, menyewa sebuah lot kedai di Oriental Village, walaupun kecil tapi cukup untuk menyelaras dan untuk kami berinteraksi dengan masyarakat. So konsep sekarang ini, konsep kita memasyarakatkan hasil penyelidikan boleh dicapai. Itu menarik. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi apabila wujudnya pusat penyelidikan secara fizikal di situ dengan infrastruktur yang lebih mencukupi, ianya tidak-tidaknya membukakan satu lembaran baru kepada masyarakat untuk terlibat sama dengan penyelidikan. Dan pensyarah-pensyarah penyelidik juga dapat terus berhubung dengan masyarakat. Tadi sebelum kita bermula, Prof ada bercerita mengenai bagaimana pembangunan Lestari itu melibatkan keseluruhnya. Dan Langkawi adalah model yang terbaik kerana ada kampung nelayannya di situ, ada sosok budayanya di situ, dan juga ada sumber alam yang secara aslinya di situ. Bagaimana perkara ini dapat sinergi dapat kita lihat, itu perbincangan kita selepas ini dalam agenda awal ni. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ni kita menjadikan Langkawi sebagai fokus perbincangan kita pada hari ini kerana baru-baru ini dirasmikan pusat penyelidikan Langkawi yang bernilai 11 juta di Pantai Kok. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana kita bercerita mengenai permata Langkawi itu sendiri dengan hasil geopark, dan juga dalam segmen ini saya nak bercerita mengenai tadi sebelum kita bermula kita ada mengatakan bahawa usaha konservasi, pemeliharaan dan juga penjagaan alam sekitar ini tidak akan masuk ataupun tidak akan diselami oleh masyarakat dan komuniti sekitarnya sekiranya ini dijalankan dalam satu halis begitu sahaja. Betul. Perlunya ada penyelidik masuk dalam masyarakat, perlunya masyarakat terlibat sama dalam penyelidikan, dan ianya perlukan perancangan pembangunan yang lebih menyeluruh. Kalau dicerita mengenai pelancongan di Langkawi sendiri, kita mungkin tidak akan kata menjadikan geopark itu sebagai satu tarikan baru Langkawi kalau tidak ada hasil penyelidikan wujudnya fosil dan juga batu-batuan bernilai lebih daripada 550 juta tahun di Langkawi. Jadi dalam proses ini, bagaimana dengan adanya wujudnya pusat penyelidikan secara fizikal, ianya memudahkan lagi dan masyarakat dapat
turut serta dalam penyelidikan dan sebagainya, dan Langkawi adalah model terbaik untuk pembangunan lestari itu. Betul, Cik Zul. Betul. Langkawi, Pusat Pendidikan Langkawi ingin menjadikan Langkawi sebagai suatu peraga atau model pembangunan lestari. Dan dalam pembangunan lestari, kita ingin seimbangkan masyarakatnya, pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi dan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Tapi kita manusia memang yang kita pentingkan sekali ialah pembangunan ekonomi, nak cari makan. Dan itu perlu kita lakukan dengan penuh hati-hati dan berhemah. Termasuk menjaga alam sekitar dan menggunakan sumber bumi dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu cara mencari pendapatan dan mengkayakan diri kita dan kumpulan kita melalui ekonomi ialah dengan produk pelancongan atau ekoturism atau pelancongan yang berasaskan ilmu, berasaskan alam sekitar dan sumber asli. Jadi di Langkawi ini sangat cantik setting atau kedudukannya. Dan bagaimana masyarakat itu perlu diambil kira ialah dalam konsep pembangunan lestari, masyarakat dan kumpulan masyarakat dan komuniti mesti terlibat. Dan di sinilah ilmu yang kita kata knowledge based tourism. Pelancongan berasaskan ilmu itu, mesti ilmu itu kita sampaikan kepada penduduk tempatan. Dan ini misalnya kita sampaikan kepada anak-anak tempatan yang ingin menjadi Nelayan, tourist guide. Kalau nelayan sekalipun, ianya kita galakkan semua orang menjalankan aktiviti ekonomi yang tradisi, yang baru, yang berinovatif. Itu semua kita galakkan. Namun, mereka mesti mengetahui bahawa tapak-tapak geosite tertentu yang istimewa di Langkawi ini mempunyai nilai keistimewaan yang tinggi yang bukan sahaja dihargai oleh Malaysia dan rantau Asia Tenggara tetapi dunia. Sebab itu, Langkawi Global Geopark menjadi ahli Global Geopark Network UNESCO. Tagging seumpama ini membawa ahli-ahli pelancong atau pelancong daripada merata dunia. Dan mereka memang kagum dengan apa yang ada di Langkawi. Bila masyarakat luar kagum dengan apa yang kita ada, di sinilah peluang untuk kita mencari makan dengan cara yang berhemah tanpa memusnahkan perkara-perkara ini. Dan itu cabarannya. Ya, itu cabarannya. Bagaimana kita melihat juga komuniti setempat itu faham satu perkara, tapi dalam satu perkara lagi, pengekalan tradisi, pengekalan juga dalam konsep dan juga ekosistem hari ini penting. Kerana kelangsungan hidup itu perlu diteruskan. Bagaimana dalam aspek itu? Sebab itulah pendekatan holistik atau syumul itu penting. Bukan kita kata semuanya perlu pergi ke bahagian geologinya. Kita perlu kekalkan sumber tradisi, warisan setempat, nilai-nilai budaya dan murni setempat, itu kita teruskan secara setiap hari. Dan masyarakat bila datang bukan hanya nak melihat geologi, pasir, batu sahaja. Dia ingin juga menyerap dan memahami warisan budaya dan cara hidup kita. Di sini juga merupakan satu produk pelancongan yang perlu kita eksploitasi tanpa musnah itu tadi. Di sinilah masyarakat tempatan patut masuk. Dan Langkawi tidak terlambat untuk perkara itu? Memang tidak terlambat. Dan misalnya aspek seni bina rumah-rumah Melayu di Langkawi adalah satu ciri-ciri yang istimewa. Dan memang dah terdapat beberapa pengoperasi eko-pelancongan yang melihat struktur-struktur seni bina yang istimewa, mengekalkannya dalam bentuk yang asal, membeli rumah-rumah ini, tempatkannya di tempat-tempat strategik, dan para pelancong luar negara memang suka tinggal di tempat yang cara sebegini. Prof, dalam aspek ini, pembangunan itu dapat dilihat secara menyeluruh. Tapi UKM mungkin datang daripada segi penyelidikan. Akan tetapi bagaimana hak upaya dan juga engagement dengan stakeholder-stakeholder yang lain, pembuat dasar contohnya, pembuat polisi dan juga mungkin daripada pihak berkuasa tempatan sendiri untuk memastikan bahawa Langkawi ini kalau pembangunannya dilakukan, perkara-perkara ini perlu dijadikan tempat yang teratas sekali untuk dimajukan dalam satu perkara. Dan dalam satu perkara yang lain, bagaimana kita melihat dalam aspek ini juga kita melihat partisipasi daripada masyarakat itu ada pada hari ini dan mereka sanggup untuk terlibat sama dalam pembangunan sebegini. Bagaimana Prof melihatnya? Okey, isu yang disebut salah satu isu yang penting di sini adalah bagaimana kita nak penglibatan masyarakat itu satu hal, kemudian bagaimana kita boleh mempengaruhi pembuat dasar. Okey, sebab konsep yang kita ada konsep yang cukup baik, tapi kalau tak difahami oleh masyarakat dan juga tidak difahami oleh agensi-agensi kerajaan yang menjalankan aspek-aspek pembangunan, maka hasrat kita tidak tercapai. Kedua-dua ini mesti ada sinergi. So dengan itu, PPL, Pusat Pendidikan Langkawi, setakat ini telah pun menghasilkan satu dokumen yang kita panggil
pelan pengurusan Langkawi Geopark. Ya. Pelan pengurusan Langkawi Geopark ini dihasilkan oleh sekumpulan penyelidik di PPL dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Langkawi untuk kita rangkakan pelan pengurusan bagaimana kita nak mengurus sebuah geopark supaya dia menjadi lestari dan supaya dia menjadi menarik untuk kita lebih banyak mempertingkatkan keupayaan bukan sahaja keupayaan untuk pengurusan tapi bagaimana kita boleh menarik lebih banyak pelancong untuk datang ke Langkawi. Dalam membina pelan pengurusan Langkawi Global Geopark ini, dia mengambil kira sejak bermulanya penyelidikan sebelum ini mengambil maklum balas daripada masyarakat tempatan, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya dalam banyak siri bengkel dan seminar dan sebagainya. So kita dah libatkan semua. Jadi semua perlu terlibat. Dan akhirnya nanti komersial itu akan datang sendiri dengan penyelidikan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita pada hari ini juga atas faktor komersial itu juga ianya perlu dikawal dan juga bagaimana akhirnya nanti kita dapat win-win situation. Itu mungkin perbincangan kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Kerana okey, betul kita dalam agenda awal ni. Prof, tadi kita berhenti kita bercerita, komersial itu satu perkara yang penting. Tak guna kalau kita ada satu produk yang bagus, kita ada penyelidikan yang bagus tapi tidak diketahui dan tidak dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi kepada masyarakat dan kepada kita sendiri juga. Akhirnya nanti, dalam aspek hari ini, mungkin konservasi dan juga perkara-perkara nilai warisan itu menjadi satu nilai tambah juga kepada ataupun peniaga pada hari ini dalam sektor ekonomi. Bagaimana kita nak memastikan bahawa unsur komersial dan juga nilai tambah dan keuntungan yang bakal dijana itu benar-benar tepat dengan usaha konservasi, usaha pengekalan warisan kita cuba lakukan. Kerana itu satu lagi tanggungjawab yang lain yang perlu dilakukan, yang payah juga. Bagaimana cabaran itu dalam aspek hari ini? Kita berpegang kepada perkataan holistik atau syumul itu tadi. Bermaksud semua pihak berkepentingan. Kita dah bincang tadi masyarakat, pihak berkuasa dan akademia. Satu sektor yang sangat penting ialah swasta. Dan di sini, alhamdulillah, dah ada hotel-hotel tertentu, pengusaha hotel tertentu yang melihat aspek menjaga alam sekitar dan menjaga sumber asli di Langkawi dengan penuh berhemah dan tanggungjawab dah ada. Satu dua resort memang mengambil kira aspek-aspek ini dan mereka pun dah dapat anugerah-anugerah tertentu peringkat tertinggi. Mungkin saya boleh namakanlah baru ini kita tahu Frangipani Resort mendapat Education Environment Awards under PATA. Di sini hotel ini menjadi contoh, mudah-mudahan kepada hotel-hotel yang lain juga di Langkawi, bahawa apa jua kita lakukan di dalam entiti sesebuah hotel itu, kalau boleh tidak meluahkan bahan pencemar dalam sistem pengoperasiannya. Juga menjimatkan penggunaan sumber-sumber elektrik, air, tenaga dan sebagainya. Hari ini kita berbincang pasal footprint. Ecological footprint, carbon footprint, water footprint. Kita hidup ni meninggalkan banyak kesan tu. Kesan karbon, kesan alam sekitar, kesan air dan sebagainya. Jadi, pihak swasta jangan hanya menuding jari, kerajaanlah yang patut mengambil kira dan mengawal pencemaran misalnya. Kita berharap semua entiti bisnes, besar, sederhana atau kecil, kalau masing-masing memainkan peranan, masing-masing fikirkan, kalau operasi saya ini tak meluahkan walaupun sedikit bahan pencemar, alam sekitar kita senang kita jaga. Dan pihak berkuasa tak perlu mengadakan penguatkuasaan yang tinggi. Dan kita bergerak ke arah negara maju menggunakan konsep model pembangunan lestari. Kata kunci ialah semua pihak perlu terlibat. Jangan hanya kata kerajaan yang perlu mengambil kira. Hanya ada terlibat yang tak buat apa tapi dalam manfaat. Bukan begitu. Jadi semua kena kawal. Kita bercerita, Prof. Kita juga sedar yang Langkawi perlu membangun. Okey, walaupun kita ada konsep geopark conservation diutamakan, tapi kita perlu sedar yang Langkawi perlu membangun. So dalam proses pembangunan, Langkawi memerlukan sumber dan mengguna sumber. Jadi dalam konsep geopark yang kita amalkan, boleh ada pembangunan dan boleh ada conservation. So sekarang ini bagaimana kita imbangkan antara kedua ini? Di mana bahagian yang kita perlu pulihara dan kita gunakan itu untuk pembangunan ekonomi. Dan di bahagian mana pula yang perlu kita ambil dan guna bahannya untuk pembangunan fizikal. Jadi kedua ini mesti ada balance, ada keseimbangan. Ekoturism berasaskan pengetahuan itu tadi. Status Langkawi Geopark sebagai geopark yang
mungkin bukan saja mungkin tapi yang bernilai 550 juta tahun dan juga antara kekayaan geopark yang paling kaya sekali di Indonesia. Ianya menarik minat daripada penyelidik-penyelidik dari seluruh dunia. Betul. Dan kewujudan secara fizikalnya Pusat Penyelidikan Langkawi di Langkawi itu sendiri, bagaimana interaksi dan juga jaringan itu dapat dilakukan dengan lebih baik dengan penyelidik-penyelidik di seluruh dunia. Saya pasti ini sudah berlaku dan bagaimana kita menilai atau meramalkan dalam jangka masa 5 tahun ke hadapan bagaimana. Saya bagi tahu status semasa. Kenapa Langkawi dipilih? Kenapa kami datang ke Langkawi dulu bukan di tempat-tempat lain? Kerana Langkawi adalah tanah istimewa, pulau istimewa. Pertama kerana di sana adalah tempat asalnya pembentukan Malaysia. Batuan tertua, tapak tertua adalah bermula di Langkawi, 550 juta tahun lampau. Okey. Kemudian yang kedua, Langkawi ini istimewa kerana dia adalah suatu sistem pulau. Okey. Dan komuniti pulau, geologinya setting geologi pulau. Dan semenjak kita PPL ada di sana, semenjak geopark tubuh di sana, kami sudah mendapat kunjungan daripada banyak kerajaan-kerajaan daripada luar negara. Kami juga menjadi tempat di mana kerajaan delegasi daripada Korea datang belajar bagaimana menubuhkan satu geopark dan menguruskan satu geopark baru. Jepun juga merujuk kepada kita, Indonesia juga datang belajar dengan kita, banyak negara-negara lain datang belajar dengan kita dan mereka balik ke negara mereka menubuhkan geopark di negara masing-masing. Tapi yang penting dalam sesebuah geopark ialah ada pihak bertanggungjawab, pihak berkuasa tempatan bekerja sama dengan para penyelidik dan manfaat dirasai bersama oleh masyarakat tempatan dan masyarakat dunia. Kalau tidak dapat tagging Global Geopark. Jadi di sini dari segi penyelidikan itu sendiri, banyak penyelidik daripada universiti terkemuka dunia. Misalnya Tokyo University, Kyoto University dan universiti-universiti di negara Eropah bekerjasama bersama kita. Daripada Australia pun datang. Ke PPL sekarang. So maknanya PPL bukan sahaja disediakan untuk masyarakat tempatan, masyarakat Malaysia, tetapi juga kita terbuka kepada masyarakat global. Dan yang penting, pusat penyelidikan ialah menyampaikan ilmu yang dapat itu kepada generasi yang akan datang. Dan di Pusat Penyelidikan Langkawi ada kemudahan untuk lebih kurang 100 pelajar PhD dan sarjana, bukan sahaja daripada Malaysia, daripada seluruh dunia, datang mengkaji dan buat perbandingan. Bukan saja mengenai Global Geopark Langkawi, tetapi dengan Global Geopark di tempat-tempat negara di dunia yang lain dan juga dalam membandingkan konsep geopark dan konsep-konsep yang lain yang ada yang membawa kita ke pembangunan lestari. Di kehadiran PPL di Langkawi ini, satu lagi keistimewaan ialah supaya kanak-kanak sekolah di peringkat menengah dan rendah juga dapat berkunjung ke pusat penyelidikan ini dan melihat para penyelidik, saintis alam tabi'i dan social scientist buat kerja, mereka perhatikan. Supaya kita cetuskan semangat pada golongan generasi muda, mereka juga ingin menjadi saintis pada masa hadapan. Kalau yang jadi pihak berkuasa tempatan, semuanya menyedari bahawa kita saling memerlukan antara satu sama lain, bekerjasama. Pembangunan ekonomi memang utama untuk semua, tapi lakukan dengan penuh berhemah dan hati-hati. Dan akhirnya nanti kita pergi Langkawi selepas ini, kita ada faktor lain ataupun pemikiran yang lain dengan konsep konservasi dan juga geopark dan sebagainya. Kita sekarang menggunakan conservation, pemeliharaan bukan sahaja untuk pemeliharaan, tetapi bagaimana kita tukarkan hasil penyelidikan dalam kawasan pemeliharaan ini kepada penjanaan ekonomi masyarakat dan memperkasakan kehidupan masyarakat secara tidak langsung. Ya, itu yang lebih penting. Because kita tak boleh sediakan sumber keuangan. Kita tak mampu untuk menyediakan sumber keuangan, tapi kita menyediakan hasil penyelidikan untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Jadi universiti tak adalah orang kata menjadi menara gading. Menara gading yang tidak dapat dicapai langsung. Tapi tidak. Kita para penyelidik turun ke padang bersama-sama pihak berkuasa, bersama masyarakat, bersama swasta, sama-sama kita jaga apa yang kita ada ni dengan baik. Dan mungkin kita perlu ke Geopark Langkawi di Pusat Penyelidikan Langkawi juga nanti. Kalau ini permulaan perbincangannya, mungkin ada lagi perbincangan-perbincangan yang kita dapat lakukan selepas ini. Terima kasih Prof. Duanya kita sudi bersama kami dalam agenda awal pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Jika anda mempunyai sebarang pandangan ataupun cadangan ataupun mungkin ada pertanyaan ataupun komen anda sendiri, boleh tulis bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani atau mengikuti perkembangan terkini di astroawani.com. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih Prof. Thank you very much.